Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya malam ni kita dapat sekali lagi berada dalam halaqah yang ke-8 program Talaqi At-Tatbiqi, pengajian ilmu saraf, ya, di mana kita menggunakan buku At-Tatbiqus Sarfi karangan almarhum Dr. Abduh Ar-Rajihi. Baik, jadi pada malam ini kita masuk kepada tajuk baru, iaitu Al-Babul Awwal fil af'ali wal mushtaqqati. Fil af'ali wal mushtaqqati. Maknanya pada minggu lepas kita dah selesai dah tajuk Al-Qalbul Makani. Jadi kita masuk kepada muka surat 19 lah tajuk ni. Lepas tu 20, lepas tu 21. Okey. So ni muka surat 19, 20, ni 21. Ini muka surat 20, okey, ni 21 Okey, sini. Baik, kita akan mula insya-Allah dalam 10 minit lagi ke, 20 sampai 10 minit. Okey. Sementara kita tunggu, ada mungkin sahabat-sahabat kita yang on the way. Dan sebelum tu saya nak minta sahabat-sahabat yang live agar mendoakan keampunan kepada Cik Nordin bin Yusuf, iaitu mantan pendaftar UNIZA yang telah kembali ke rahmatullah pada hari ini. Jadi marilah sama-sama kita mendoakan keampunan untuk beliau dan kita hadiahkan Al-Fatihah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wa wasi' khalahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Solat jenazah beliau tadi telah disempurnakan di Masjid UNIZA selepas salat Isyak tadi, dan beliau dikebumikan di Badan Nas. Baiklah, InsyaAllah kita boleh mula sekarang kot. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Awwal fil Af'ali wal Mushtaqqat. Bab yang pertama berkenaan dengan kata kerja dan juga al-mushtaqqat. Al-mushtaqqat ni kita bolehlah terjemah dengan kata terbitan. Maksudnya kata yang perkataan yang yang diterbitkan daripada fi'il ataupun daripada isim.
Daripada masdar lah ya. Okay. Ataupun kata derivasi ya. Okay. Apapun kita yang belajar bahasa Arab ni, istilah ni memang masyhur, al-mushtaqqat dan juga al-af'al. Okey. Baik. Apa kata Dr. Abdul Ar-Rajili? Dia kata Zakarna anna ulama al-arabiyyati yuhaddiduna amal as-sarfi fi mawdu'ain ithnaini al-ithmul mutamakkinu wal fi'lul mutasarrifu. Dia kata zakarna, kita telah sebut dah sebelum ni, bila fi'il madhi tu kan zakarna, maknanya sebelum ni lah. Kita telah menyebutnya, maknanya sebelum ni, anna ulama al-arabiyyati, ulama Arab. Dia tu kan bila kita baca gitu, ulama al-arabiyyati ni sebenarnya dia situ tu ada ulama al-lughatil arabiyyati, tapi dia hazah, dia buang al-lughah al-arabiyyah tu. Okey. Dia buang. Maknanya benda tu memang ada ma'ruf dah. So dia buang apa ni mausuf tu, dia tinggalkan sifat situ. Okey. Jadi kita telah sebut dulu bahawa ulama bahasa Arab ni, okay, yuhaddiduna amal as-sarfi, mereka membataskan, melimit amal as-sarfi, kerja buat ilmu saraf ni. Maknanya ilmu saraf ni dia memfokuskan kepada apa? Dia membincangkan tentang apa? Itu kerja buat dia kan, amal. Okey. Fi mawdu'ain itsnaini, pada dua tajuk sahaja. Dua tajuk. Mawdu'ain itsnaini. Dua tajuk. Dia tambah pula itsnaini kat belakang tu, dia takkid. Okey. Untuk dia kuatkan lagi. Sebenarnya kalau tidak bubuh itsnaini ni, pun faham dah sebab mawdu'ain itu dah mutanna kan. Tapi dia bubuh lagi kat belakang tu. Untuk dia taukid. Dengan dua tajuk saja, iaitu al-ismul mutamakkin wal fi'lul mutasarrif. Ya, kita dah belajar dulu apa ni, isim mutamakkin tu apa, fi'il mutasarrif tu apa dah. Boleh rujuk balik di muka surat 9. Silap ni muka surat 9. Ya. Baik. Wala sawfa nabda hadhihi dirasah at-tatbiqiyah bil fi'li. Okey. Dan kita wala sawfa nabda'u hadhihi dirasata at-tatbiqiyyata bil fi'li. Dan kita akan mulakan hadhihi dirasah at-tatbiqiyyah, pengajian tatbiqi ini. Ingat dipanggil ad-dirasah at-tatbiqiyyah ni sebab buku ni pun nama dia apa? At-tatbiqus sarfi. Kan kita semua tahu dah kan, buku ni memang dia buat untuk memudahkan kita tatbik. Buat tu memang tujuan untuk tatbik. Jadi dia panggil ad-dirasah at-tatbiqiyah. Okey. Jadi dia kata kita akan mulakan apa ni, dirasah tatbiqiyah ini dengan apa? Bil fi'li, dengan fi'il dulu. Sebab kalau tengok pada apa ni, mawdu'ain itsnaini tu, dia sebut al-ismul al-mutamakkin wal fi'lul mutasarrif kan. Mana dia sebut dulu isim, lepas tu baru sebut fi'il. Tapi dia kata kita akan mula dengan fi'il. Okey. Ala an nadhumma ilaihi al-mushtaqat. Okey, walaupun sebut fi'il dulu, tapi kita akan nadhumma ilaihi al-mushtaqat. Kita akan himpunkan juga bersama-sama dengannya mushtaqat. Okey. Ma'adukhuliha fil ismi. Walaupun mushtaqat itu dia termasuk dalam isim. Al-mushtaqat tu dia bukannya fi'il, dia isim. Okey. Tapi walaupun sekarang ni kita nak membicarakan tentang fi'il dulu, tapi kita akan rangkumkan sekali. Kita akan himpunkan sekali kepada perbicaraan tentang fi'il itu al-mushtaqat. Maknanya al-asma al-mushtaqat. Isim-isim yang mushtaq. Yang saya sebut tadi apa? Kata terbitan yang diterbitkan daripada masdar, ataupun fi'il dan sebagainya. Okey. Ma'adukhuliha fil ismi, walaupun sebenarnya dukhuliha, ha tu balik kepada al-mushtaqat, walaupun dia sebenarnya masuk dalam kategori isim. Okey, sebab apa? Sebab apa dia kata walaupun dia sebut isim juga di sini, walaupun dia membicarakan tentang fi'il? Sebab dia kata
وذلك لما بين الفعل والمشتقات من صلة لا يصح قطعها. Dia kata, dia kata apa ni? Wadzalika lima, dan itu tu kerana hal ini demikian kerana wadzalika lima, hal itu demikian kerana lima bainal fi'li, kerana antara fi'il dan juga mushtaqat tadi itu min silah, ada hubungan. Dia ada hubungan yang la yasihu qat'uha, yang tidak boleh diputuskan. Sebab dia berkait. Oleh kerana dia berkait itulah maka dibahaskan juga di sini tentang isim tu sama-sama dengan fi'il. Okey. Baik. Okey, habis itu. Baik, dia masuk kepada poin seterusnya. Dia kata wala yadkhulu fi ihtimamina huna dzalikal khilaful qadimul anifu bainal basriyina wal kufiyina haula aslil istiqaqi ahuwal masdaru amil fi'lu. Dia kata wala yadkhulu fi ihtimamina. Apa maksud la yadkhulu fi ihtimamina? Dan tidak masuk di dalam perhatian kami. Apa maksud dia? Maknanya tak pentinglah bagi kami. Di sini, guna di sini. Dalam kitab kami ni, yang kami kata kitab kami ni tatbiq sarfi, okey, tidak masuk di dalam kepentingan kami. Maknanya kami tidak melihat pentinglah. Apa dia? Zalikal khilaful qadim. Okey, zalika tu fa'il kepada yadkhulu tu. Zalikal khilaful qadim. Khilaf yang lama itu, yang sifat dia al-anifu. Al-anif ni maksud dia asyadidu. Asyadidu, syadid. Yang bersangat, yang kuat. Tak? Khilaf qadim, khilaf lama, yang syadid, yang kita kata kuat. Apa ni? Bainal basriyina wal kufi. Yang hangatlah, yang hangat bainal basriyina wal kufiyina. Memanglah ulama Basrah dengan ulama Kufah ni memang masyhurlah, mereka ni khilaf dari sudut haula aslil istiqaq. Asal istiqaq tu, asal dia daripada apa? Ahwal masdaru amil fi'lu. Saya pernah sebut saya rekah lah pada minggu lepas. Tak, dia khilaf di antara Basri dengan Kufi ni. Hak mana dulu? Masdar dulu ke fi'il dulu? Dia sama macam apa, telur dulu ke ayam dulu dah. Bahas tu sampai bila dah habis. Telur dulu ke ayam dulu. Ni kita masdar dulu ke fi'il dulu. Maknanya adakah masdar tu asal kepada fi'il ke fi'il tu asal kepada masdar? Ke masdar tu asal kepada fi'il. Lepas tu hak yang isim lain tu macam isim fa'il ke isim maf'ul ke sifat musyabbahah ke, dia asal kepada asal daripada fi'il. Apa ni, pecah daripada fi'il. Maknanya ada pandangan kata masdar tu adalah pun asal segala-galanya. Maknanya daripada masdar dia mari fi'il, mari apa ni, isim fa'il, mari isim maf'ul, sifat musyabbahah. Itu satu pandangan. Ada pandangan lain kata fi'il tu hak asal, daripada fi'il tu mari hak yang lain-lain tadi. Okey. Ada pula pandangan lain kata masdar hak asal, daripada masdar tu dia keluar fi'il, dan daripada fi'il tu pula dia keluar pula isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah dan sebagainya. Dia khilaflah situ panjang. Okey. Apalah. Hak tu dalam kitab ni Dr. Abdul Ar-Rajihi kata tu dah betul manalah dia kata. Dan dia kata fakathirum min hadhil khilafati yumkinu tarhuha min ad-darsis sarfiyyi. Okey. Dia kata kebanyakan daripada khilaf-khilaf tu memang banyak khilaf tu lah. Memang banyak. Bahkan ada buku khusus yang dikarang oleh ulama tentang masail khilafiyah bainal basriyin wal kufiyin ni. Saya lupa dah nama penulis kitab, tapi masyhurlah. Al-Abkari ke rasanya? Al-Abkari ke? Boleh cek semalam saya lupa dah. Ada beli dulu masa belajar dulu. Dan pernah bacalah khilaf-khilaf tu. Memang banyak. Okey. Tetapi
Fakathirun min hadhil khilafat, khilaf-khilaf tu dia kata yumkinu tarhuha. Boleh apa maksud tarhuha? At-tarhu ni ar-ramyu. Taraha yatrahu ni rama yarmi. Mana boleh dibuang lah. Dibuang. Disisih. Minad darsis sarfi, daripada pelajaran saraf. Maknanya bila kita buat silibus saraf tu, kita boleh buang lah benda-benda khilaf tu, tak payah hubung belaka dah. Sebab dia polemik dia yang panjang, yang tak mana. Okey. Duna an yakhsura syai'an. Tanpa saraf itu rugi walaupun sedikit. Khasira yakhsaru tu maknanya rugi. Duna an yakhsara. Apa ni? Kejap lah. Okey. Duna an yakhsara, okey, tanpa rugi syai'an walaupun sedikit. Okey. Fadlan an. Okey, baik. Ni uslub Arab dah. Cuba tengok dia kata. Okey, ni kena faham uslub dia ni. Dia kata fakathirun min hadhil khilafat yumkinu tarhuha min ad-darsis sarfi duna an yakhsara syai'an. Satu ayat. Tu kita kata ayat pertama. Okey. Faham kan? Itu ayat pertama ni jelas. Maknanya kebanyakan daripada khilaf-khilaf yang berlaku di antara Basri dan Kufi itu mungkin boleh dibuang daripada ilmu pelajaran sarf tanpa rugi sedikit pun. Okey. Lepas tu dia ada sambung pula dengan ayat yang kedua. Takhlisihi min kathirin mimma yufsidu hazad darsa wa yu'akidu. Itu ayat yang kedua. Maknanya takhlisihi itu apa dia? Menghilangkannya, mensucikannya, mengeluarkannya lah juga, mengeluarkan daripadanya jugalah. Apa dia? Min kathirin, banyak benda yang mimma yufsidu, yang merosakkan hadzal dars, pelajaran ini, wa yu'akidu, dan menjadikannya ta'qid. Ta'qid ni maknanya susah, complicated. Dah. Baik. Jadi agak-agak apa terjemahan fadlan an situ? Kok yang sesuai. Bila kita nak jadi supaya dua ayat tu siku. Mana kata terjemahan kan? Okey. Kalau kita rujuk pada kamu, fadlan an ni dia terjemah dengan, okey, kalau rujuklah dalam kamus online, fadlan an dia terjemah dengan ziyadatan ala zalik. Ziyadatan ala zalik. Dia boleh mari juga dengan makna, ditulis dah. Okey, kalau ada catatan tu tulis. Okey, fadlan an ni dia boleh mari terjemahan dia dengan ziyadatan ala zalik ataupun mim babi aula. Okey. Ataupun bil idafati ila. Okey. Ataupun alawatan ala zalik. Alawatan ala bil idafati ila mim babi aula. Ziyadatan ala zalik. Jadi 4 dia punya terjemahan dia dalam kamu. Okey. So boleh tak masing-masing tengok, okey, apa terjemahan yang sesuai di situ supaya kita boleh sambung di antara ayat sebelum fadlan dengan ayat selepas fadlan tu. Supaya dia jadi siku molek di dalam bahasa Melayu yang kita mudah faham. Apa maksud dia situ? Agak-agak apa dia? Boleh tak sekejap? Okey, sambil-sambil saya ada nak tengok dekat Facebook. Okey. Okey. Baik. Apa yang terjemahan yang tapi saya rasa mafhum dia kita faham ya. Mafhum dia tu maknanya Dr. Abdul Ar-Rajihi nak bagi tahu bahawa khilaf ni yang ada dalam ilmu saraf ni kita boleh buang. Okey, kita boleh buang satu. Okey. Dan bila kita buang tu, okey, dia akan menyebabkan dua benda. Yang pertama,
kita buang tu kita tidak rugi pun. Satu, bahkan bukan setakat tidak rugi, tetapi fadlan an takhlisihi, bahkan kita boleh mengeluarkan benda daripada ilmu saraf itu, benda-benda yang merosakkan ilmu saraf itu dan menjadikannya lebih complicated. Nampak tak? Jadi situ, duna an yakhsara syai'an tu satu. Lepas tu fadlan an takhlisihi min kathirin. Sebenarnya kalau kita buang fadlan an tu pun, kalau kita kata duna an yakhsura syai'an, lepas tu kalau kita nak guna fadlan an contohnya. Kita kata duna an yakhsura syai'an, apa kita kata duna an yakhsura syai'an, tanpa rugi sedikit pun, ma'a contohnya, ma'a takhlisi min kathirin. Boleh juga, tak salah daripada segi maksud dia tu memang difahami. Maknanya bila kita buang benda khilaf tu, maka kita tidak rugi sedikit pun, bahkan kita boleh bersama dengan kita buang tidak rugi tu, kita boleh menyucikan, membuanglah daripada ilmu saraf itu perkara-perkara yang merosakkannya dan menjadikannya complicated. Cumanya uslub Arab bila guna fadlan an tu, di sini tu saya harap sahabat-sahabat, pelajar-pelajar yang online ni boleh faham maksud uslub tu. Maknanya fadlan an di sini, cuba talikan dengan 4 terjemahan tadi yang disebut dalam kamu tu, mungkin salah satu tu akan kena dengan maksud ayat ni. Boleh? Okey, maaflah saya panjang sikit di sini sebab saya nak fokus pada dia punya uslub tu. Sebab kita kadang dalam kita menulis ke atau kita bercakap, kadang kita jarang guna fadlan an. Ataupun mungkin kita jumpa dalam pembacaan kita, tapi di situ kita mungkin tak cerak, tak confirm apa fungsi fadlan an tu. So melalui ayat ni tu kita boleh faham bahawa fadlan an tu dia berkait dengan duna an yakhsara syai'an satu, lepas tu selaginya takhlisihi min kathirin mimma yufsidu hadzal dars wa yu'akidu. Boleh dah? Okey. So apa terjemahan fadlan an dalam kamu? Okey, saya ulang balik, ziyadatan ala. Okey, zalik min babi aula bil idafati ila, dengan ala watan ala. Okey, baik. Kalau ada siapa-siapa yang nak tulis di ruangan komen, tak ada masalah, terjemahan dia dalam bahasa Melayu yang standard boleh. Okey. Baik. Panjang situ tak apa. Wa nahnu nabda'u bi dirasatil fi'li bi'tibarihi asasan daruriyan li fahmil mushtaqati. Wa nahnu nabda'u, dan kita mulakan bi dirasatil fi'li, dengan pengajian fi'il. Okey. Bi'tibarihi, kerana kita mengambil kira fi'il itu adalah asasan daruriyan. Okey, kerana kita mengambil kira, kita melihat yang fi'il itu merupakan suatu perkara asas yang daruri, yang penting, yang tidak dapat tidak. Untuk apa? Li fahmil mushtaqati, untuk kita faham mushtaqat. Maknanya kita nak faham mushtaqat, kita kena faham fi'il dulu. Sebab itulah kita mulakan dia dengan fi'il. Okey, baik. Walladzi la syakka fihi anna dirasatal fi'li minan nahiyati as-sarfiyyati takhtalifu anha minan nahiyati an-nahwiyyati. Okey, dia kata walladzi la syakka fihi, perkara yang tidak syak lagi padanya, anna dirasatal fi'li, bahawa pengajian fi'il ni minan nahiyatis sarfiyyati, dari sudut ilmu saraf, takhtalifu anha, berbeza, minan nahiyatin nahwiyyati, berbeza daripada sudut nahwu. Okey, maknanya kita belajar fi'il dalam kitab saraf tidak sama dengan kita belajar fi'il dalam kitab nahwu. Okey, dan dia kata was-sarfu yu'alijul fi'la min wujuhin kasiratin. Dia kata ilmu saraf ni yu'alijul fi'la, dia okey, ni terjemahan dia. Yu'alijul fi'la,
Dia okey, kita bolehlah terjemah, kita kata ilmu saraf itu dia membahaskan fi'il itu min wujuhin kathirah, daripada sudut, daripada banyak sudut. Boleh. Yu'alijul fi'la, kita kata dia membahaskan fi'il, boleh dipahami dah. Tapi mungkin di sana ada perkataan yang lebih sesuai lagi dalam bahasa Melayu. Saya tak mari perkataan tu. Yang yu'alij al-fi'l. Maknanya dia kaji, dia membicarakan, dia berinteraksi. Sebab alaja yu'aliju ni asal dianya alaja yu'aliju ni asal dianya apa ni? Ubat kan, al-ilaj tu kan. Tu asal dia. Tapi dia boleh mari dengan maknanya, kalau orang berubat ni gimana? Doktor kan kali dia berubat, dia check, dia kaji, dia check betul-betul, dia tengok, tanya-tanya. Tak, dia ada mana? Dia bukan ambil mudah, tidak. Maknanya ada banyak situ benda yang dia buat. Okey. Tu berubat kan? Okey. Jadi bila kita kata yu'alijul fi'la ni, mungkinlah kalau kita nak terjemah bahasa Terengganu kita ke bahasa Kelantan kita, maknanya khabak ikut khabak. Dan ilmu saraf tu dia khabak ke fi'il tu, dia jadi namanya membahaskanlah, dia membahaskan fi'il tu min wujuhin kathiratin, dari banyak sudut. Wujuhin kathirah. Wujuhin tu nawahin dah, sudut. Okey. Naktafi huna bi ba'dihha. Okey, cukup di sini kami sebut sebahagian dia daripada wujuh kathirah tu. Min wujuhin kathiratin naktafi huna bi ba'dihha. Ha tu balik kepada wujuhin kathiratin, betul? Okey. Mimma nara lahu ahammiyatan. Okey. Maknanya daripada apa yang kami tengok baginya ada kepentingan. Maknanya dalam wujuh kathirah tu, kami ambil beberapa wujuh sahaja, yang mana kami tengok pada wujuh itu, pada sudut itu, ahamiyatan fit tatbiqil lughawi. Benda yang ada kepentingan dari sudut tatbiq lughawi. Nah. Maknanya gini kan, saya sebut daripada awal lagi dah. Maknanya kitab ni kita sikah dengan ilmu Dr. Abdul Ar-Rajidi. Kita tahu bahawa ialah masya-Allah dengan ilmu dia tu, dia memang telah buat kajian yang secukupnya lah, sehingga dia menghasilkan kitab ni. So benda yang ada dalam kitab ni pada pandangan dia tu adalah itulah dia benda yang penting berkaitan dengan fi'il yang melibatkan tatbiq, Hak lain-lain lagi tu kalau tak ada dalam kitab dia ni, tapi ada dalam kitab turah dan sebagainya, maka kita fahamlah bahawa pada pandangan dia benda-benda yang tak ada tu dari segi tatbiq, mungkin dia tidak tak apalah kalau kita contohnya kita tak belajar pun ataupun kita tak baca. Gitulah kan. Okey. Baik. Kita pergi ke ni. Okey, ni tajuk dia. Okey. Tajuk mana ni okey. Sebenarnya dia dalam sikit je, dalam dua muka surat kita je. Kalau saya cuba nak perhabis, kalau sempat, kalau tidak pun kita sambung minggu depan lah kan. Okey. Dia masuk kepada as-sahihu wal mu'tallu. As-sahihu wal mu'tallu. Okey. Taqsimul fi'li ila sahihin wa mu'tallin yarji'u ila naw'il hurufi allati yatakawwanu minha al-fi'lu. Apa maksud as-sahih wal mu'tal? Okey, orang yang belajar bahasa Arab sebelum ni memang semua tahu bahawa sahih tu adalah fi'il sahih dan mu'tal tu adalah fi'il mu'tal. Sahih tu adalah fi'il yang huruf dia adalah tiada huruf illah. Fi'il mu'tal tu adalah fi'il yang huruf dia ada huruf illah. Nah, okey. Baik. So taqsimul fi'li ila sahihin wa mu'tallin. Pembahagian fi'il kepada fi'il sahih dengan fi'il mu'tal ni, dia balik ke mana? Apa sebab pembahagian ni? Dia balik kepada yarji'u ila naw'il huruf, jenis huruf. Allati yatakawwanu minhal fi'lu, yang mana fi'il itu terbentuk daripadanya. Maknanya kenapa fi'il ni kita kata fi'il sahih? Sebab kita melihat kepada jenis huruf dia tu. Kenapa fi'il ni kita kata fi'il mu'tal? Sebab kita melihat kepada jenis huruf tu. Okey. Wal ma'rufu
anna ulama al-arabiyyati qassamul hurufa ila hurufin sahihatin wa hurufi illatin. Okey. Wal ma'rufu, dan kita tahu bahawa ulama bahasa Arab ni qassamu al-hurufa, mereka telah membahagikan huruf-huruf tu kepada huruf ila hurufin sahihatin, kepada huruf sahih, wa hurufi illah, dan huruf illah. Okey. Baik, qassamu al-huruf, mereka membahagikan huruf-huruf. Okey, dalam bahasa Arab ni dia ada berapa huruf? Ada berapa huruf? Tulis dah, dia ada 28. Okey, 28. Ada khilaf ke? Kalau ada khilaf pun biarlah, kita ambil hak yang jumhur lah. 28. Okey. Sekarang ni pun kalau kita di sekolah-sekolah pun memang pakai 28 ni. Kita pakai hak ni lah. Okey. Ada setengah yang kata 29. Okey. Kenapa dari 29 tu? Yang tu sebab dia tengok alif dengan hamzah tu dia kira berasingan. Alif dengan hamzah. Jadi dia kata 29. Tapi kita ambil hak yang jumhur lah, yang orang pakai sekarang ni di sekolah-sekolah ke, di universiti ke, okey, iaitu 28. Okey, alif tu dia dia kira sekali. Okey. Baik. Fasammau al-alifa, mereka telah menamakan al-alifa wal wawa wal ya'a hurufa illatin. Jadi huruf illah ni apa? 3 ni. Alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Ini semua orang tahu dah huruf illah tu alif, waw dan ya. Okey, baik. Lepas tu di perenggan ini dia ada sebut sikit lah. Okey, tak apalah kita baca. Okey. Okey. Sekejap. Ada satu benda saya ada nak sebut. Okey. Yang huruf 28 tadi, ini sebelum kita baca perenggan yang ada konsonan dengan vowel tu. Okey. Sedikit maklumatlah. Pembahagian 28 huruf tu kan. Okey, dia ada berapa pembahagian? Maknanya susunan dia tu at-tartib. At-tartib tu dia ada berapa jenis? Dia ada berapa jenis? Okey. Kalau kita rujuk pada ni kitab dia sebut yang pembahagian depan tartib al-huruf al-arabiyah. Kita nak sebut hak mana dulu, lepas tu ngesuk dia lah dia tu dengan huruf mana, itu dia panggil tartib lah, susunan dia tu. Okey. Hak masyhurnya adalah at-tartibul abjadi tu kan, at-tartibul abjadi. Okey, yang bermula dengan abjad, alif, ba, jim, dal. Kita kan kalau kita buat senarai kan, kalau kita tak guna nombor, kita guna huruf Arab ni, kita akan ada setengah orang dia buat alif hamzah tu kan. Okey, alif, lepas tu ba, lepas tu jim, lepas tu dal. Jadi abjad kan. Okey, lepas jim, alif, ba, jim, dal, huruf apa? Huruf ha kan. Ha, lepas tu waw, lepas tu zai kan. Sampai habis 28 tu. Saya ingat separuh je. Nak tahu 28 tu kena Google tengok. Okay, saya ingat separuh je. Abjad, hawas, dapat separuh pun sikit je. Ngapa-ngapa lupa kan. Okey. Waktu dia panggil at-tartibul abjadi. Tartib ni katanya, dikatakan yang tartib ni kalau kita baca dalam kitab, dalam buku, memang dia kata satu tartib yang memang dah lama dah. Orang Arab zaman jahiliyah lagi dia dah guna tartib tu. Dah guna tartib tu. Bahkan dia ialah daripada bahasa lain pun maknanya. Maknanya tartib tu dia ulama sebut dia tertib dari sudut at-tarikh, at-tartibut tarikhi. Dia berlakunya tertib tu sebab melihat kepada sejarah lah. Okey. Kita baca dalam bab huruf Arabiah ni dia disebut perkara tu. Tak apalah. Okey.
Abjad kita sebut tertibul abjadi abjad. Abjad itulah yang Inggeris terjemah pada alfabet ke? Alfabet tu. Tak, abjad itulah. Okey. Baik. Ada selagi tertib. Tertib yang kita duk pakai sekarang ni lah. Biasanya kan kita akan hak yang masyhur juga ni, hak yang mungkin kita boleh sebut satu-satu sampai habis. Tak, iaitu tertib dia panggil apa? At-tartibul hijai. At-tartibul hijai iaitu alif, ba, ta, ta, jim, ha, kha, da, ta sampai habis. Yang mana tertib ni dia kumpulkan huruf-huruf tu hak yang bentuk dia dekat nak sama lebih kurang, maka dia bubuh dekat-dekat. Contoh, alif. Lepas alif kan batata. Alif, batata. Batata ni kalau kita buat titik dia sama je kan bentuk dia kan? Sama je. Cuma dia bubuh titik. Ba titik satu bawah, ta titik dua atas, ta titik tiga. Tak? Bubuh titik. Habis. Alif ba. Setiga batata tu lebih kurang. Lepas tu alif batata, lepas tu jim ha kha. Tiga tu kan? Bentuk sama kan? Cuma yang membezakan adalah ada titik dengan tak ada titik. Dan kedudukan titik. Nampak? Bila habis alif, ba, ta, ta, jim, ha, kha. Lepas tu da dengan za. Lepas tu ra dengan za. Lepas tu sad dengan dha. Jadi dekat-dekat kan? Sampailah ke habis. Maka tertib tu dia panggil at-tartibul hijai yang disusun mengikut kepada bentuk huruf yang hampir sama. So siapa yang buat tertib ni? Orang yang buat tertib ni adalah nama dia Nasir bin Asim. Nasir bin Asim yang mati pada tahun 90 Hijrah. Nasr bin Asim ni ialah orang yang mula-mula sekali bubuh titik atas huruf tu. Contoh, huruf ba kan zaman dulu kan, pada zaman sebelum dia tu dia ada fathah dia, kasrah, dhammah dia, tapi titik tak ada. Bahkan zaman sebelum tu lagi, zaman Nabi, zaman sebelum Nabi lagi, orang Arab memang huruf-huruf tu memang dia tak ada titik. Tapi dia boleh baca. Sebab apa? Sebab bahasa dia, tak ada masalah. Dan kalau saya tidak silap, pernah ada dalam, orang share dalam WhatsApp, ada beberapa ayat kan, ada perenggan dan orang share dalam WhatsApp. Dia tulis dan dia tidak bubuh titik. Tapi kita boleh baca. Ada orang boleh baca. Sebab hidup biasa dah bermain dengan kalimah Arab. Dia baca Arab, kita Arab semua, dia bercakap Arab semua, dia belajar bahasa Arab lama dah. Bila dia tengok je dia boleh baca walaupun tiada titik. Kalau dia tu boleh baca dan dia bukan orang Arab, cuba bayangkan orang zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman sebelum tu yang memang tulisan tu memang tak ada titik. Tak ada titik. Titik ni mula dicipta oleh Nasr bin Asim. Siapa yang suruh dia buat? Kita kena tengok benda ni adalah arahan kerajaan. Arahan kerajaan. Benda projek kerajaan. Arahan kerajaan, bukan orang perserangan. Sebab apa? Sebab yang suruh buatnya adalah siapa dia? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dan kita tahu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni adalah dia orang yang pegang jawatan dalam kerajaan Bani Umayyah pada masa itu kan. Kerajaan Bani Umayyah. Dan dia tengok bagaimana apabila Islam ini berkembang dan ramai orang yang bukan Islam masuk, yang bukan Arab, orang yang bukan Arab masuk Islam, dan mereka ni bukan Arab. Jadi nak baca apa semua tu susah, boleh menyebabkan berlakunya kesalahan, al-lahan. Salah baca dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tak tahu nak beza ba ke ta ke ta. Sebab Arab tu bukan bahasa dia asal. Boleh menyebabkan kepada kesalahan. Lebih-lebih lagi kalau baca Quran. Maka dah pernah berlaku sendiri. Ada peristiwa yang berlaku kepada Hajjaj sendiri. Maka dia tengok benda tu satu benda yang bahaya. Maka dia telah cadang. Dipanggil lah maknanya ulama-ulama. Siapa dia yang boleh cadangkan satu kaedah. Ini disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia kata siapa dia yang boleh cadang satu kaedah supaya bila orang baca tu orang boleh beza di antara huruf-huruf ni. Maka inovasi yang dibuat, ni inovasi lah ni. Inovasi yang dibuat oleh Nasr bin Asim ni, dia telah mencipta titik. Dan cuba tuan-tuan dan sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan sahabat-sahabat bayang dah. Okey.
Ada seorang yang buat inovasi Nuh beribu-ribu tahun dulu. Dia buat titik. Dan dengan sebab dia buat titik tu, maka berkembangnya kita kata ilmu penulisan ni. Dan dengan sebab tu orang boleh baca Quran, orang boleh buat segalanya sekarang ni. Cuba bayang dengan sebab inovasi yang dia buat. Nampak simple je, titik je bubuh tak? Tak? Cuba bayang berapa banyak pahala yang dia dapat, masya-Allah. Pahala yang dia dapat daripada dia buat tu sampailah ke sekarang beribu-ribu tahun masuk ke dalam kita kata akaun dia lah, kubur dia lah. Masya-Allah, tu tak boleh nak bayar dah, masya-Allah. Kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia seorang ulama dengan inovasi yang dia buat. Dan saya yakin juga dan saya percaya juga yang pahala itu juga balik kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dan saya juga kalau bolehlah berkenaan dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni, memang kita tak nafilah ada macam-macam cerita yang kita dengar lah daripada kita zaman sekolah lagi dah. Orang duk cerita dalam kitab sejarah macam-macam. Kalau sebut Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi kan, terkenal lah dia tu dengan seorang pemerintah yang zalim dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada satu kajian di peringkat PhD. Kajian di peringkat PhD di salah doktorah lah, yang tajuk dia adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi rahimahullah al-muftara alaih. Jadi kalau orang nak membicarakan tentang Al-Hajjaj, apa semua dia kena baca dulu kitab. Saya baca sikit tak habis. Dia banyak kitab tu 400 muka surat lebih rasanya. Boleh cari dalam internet, boleh download, boleh baca. Okey. Sebab ada banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan tentang Al-Hajjaj ni yang dia kritik balik riwayat-riwayat dan sebagainya tentang Al-Hajjaj, dan dia cuba faham tindakan-tindakan Al-Hajjaj ini yang kita kata pada masa tu yang dia itu adalah seorang kita kata pegawai kerajaan, seorang pembesar kerajaan, maknanya menteri dan sebagainya dah. Okey. Dan ada riwayat-riwayat yang dia review balik, dia tengok dan sebagainya, ada yang baik, ada yang maudhu dan sebagainya, dia buang-buang. Ala kuliah bacalah kitab tu dulu untuk kita membicarakan tentang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kita bimbang takut kita duduk bawa cerita, sedangkan cerita tu sebenarnya tidak benar. Tentang seorang yang pernah berjasa contohnya di dalam kerajaan Islam yang dulu. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni memang dia hidup zaman sahabat dan dia memang berguru dengan Ibnu Abbas. Dia berguru dengan Ibnu Abbas. Dia duduk di Taif. Tak apalah. Okey. Pembahagian yang ketiga, at-tartibut tsalits, huruf Arab ni, pembahagian yang ketiga adalah pembahagian yang dibuat oleh siapa? Oleh orang yang genius lah. Orang yang paling genius dalam dunia Arab. Okey. Bahkan hebatnya anak murid dia tu sebab hebatnya tu guru tu. Siapa dia? Semua orang tahu kan? Orang Arab yang paling genius sekali adalah siapa dia? Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Itu memang tidak boleh dinafikan. Orang yang paling genius. Sebab apa? Sebab dia boleh cipta satu ilmu al-arud wal qawafi tu. Ilmu al-arudi wal qawafi. Dia cipta ilmu tu sampai sekarang tak ada seorang pun orang boleh apa? Boleh kritik dan boleh kata bahawa buhur yang dia buat tu, 15 buhur yang dia buat tu salah, ataupun ada orang boleh pergi tambah. Tak ada. Dari ribu-ribu tahun dah dia buat. Dia fikir seorang dia je tu. Dia fikir seorang dia je. Allah buka pada dia, Masya Allah. Dia fikir tak buhur dah ilmu al-syairiyah tu, al-buhur al-syairiyah tu kan. Jadi Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ni tok guru kepada siapa? Tok guru kepada Sibawai. Okey. Dia buat satu tertib huruf Arabiah ni melihat kepada makhraj, dan dia mula dengan makhraj yang paling dalam sekali, halq ni. Sebab itulah dia start dengan apa? Dia start dengan huruf ain. Dan sebab itulah dia buat kamus dia bermula dengan huruf ain.
Dan kamus dia tu, kitab tu kan masyhur kan, nama dia Kitab Al-Ain. Sebab dia buat susunan huruf Arab ni ikut pada makhraj. Dia habis dulu makhraj yang apa halqum ni. Dia ambil paling dalam sekali ain, lepas tu dia naik sampailah kepada huruf depan ni. Huruf-huruf yang makhraj depan ni. Dia cipta. Okey. Tetapi tak apalah, walaupun tidak masyhur dan sekarang ni orang tidak guna, tapi maknanya dia ada satu, kita kata apa, satu inovasi lah. Inovasi yang dia cipta, pembahagian itu tidak melihat kepada at-tartibul abjadi. At-tartibul abjadi itu memang tertib yang memang dah lama ada tu. Maka mari Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, dia pun cipta at-tartibul as-sauti, dia panggil. Ulama kita menamakan dengan at-tartibus sauti, melihat kepada makharijil huruf. Maka keluarlah Kitabul Ain tu. Lepas tu mari pula Nasr bin Asim ni. Nasr bin Asim ni selepas dah anak murid dia, selepas dah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Mari Nasr bin Asim, dia mari at-tartibul hijai. Dan sekarang ni at-tartibul hijai itulah tertib yang masyhur lah yang orang guna sekarang dah, al-huruful hijaiyah kita katakan. Okey, so habis berkenaan dengan tertib huruf al-arabiyah situ dah. Okey, menarik benda ni sebenarnya. Kalau boleh kita siapa yang berminat boleh baca untuk tambah maklumat lah. Baca untuk tambah maklumat bagaimana tertib ini dia berkembang dah. Okey, baik. Saya balik semula pada perenggan ni. Okey, perenggan ini simple je dia nak kata walaqad nushiru alaika huna an tadrusa ma yuqaddimuhu ad-darsu as-sautiyyu al-hadithu min taqsimil aswati ila sautin samitin consonant wa sautin sa'itin vowel. Okey. Dia kata walaqad nushiru alaika huna. Okey, kami nak tunjuklah kami nak tunjuk. Tengok dia. Qad ni dia sini dia selepas dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. So sini begini dalam bahasa ni kan kha asalnya adalah qad ni kalau dia masuk atas fi'il madhi maka dia membawa makna apa? Membawa makna sesungguhnya kan. Qad selepas dia fi'il madhi dia membawa makna sesungguhnya dah. Okey, baik. Tapi qad kalau selepas dia fi'il mudhari' dia mari dengan makna litaklil dah. Litaklil dah. Nak kata kadang-kadang qad ataupun mungkin tak? Mungkin. Okey. Tapi dalam Quran ada qad yang selepas dia fi'il mudhari' tapi makna dia sama dengan fi'il madhi. Contoh dalam ayat Quran qad ya'lamillah. Tak? Qad ya'lamullah. Qad selepas qad ada ya'lam, patut nisbah ya'lam tu fi'il tu Allah fa'il dia. Maka qad di situ bukan makna mungkin ke kadang-kadang tak. Tapi di situ ulama kata makna dia tu memang makna sama macam fi'il madhi, maknanya sesungguhnya. Okey. Tapi dalam sini, okey, bukanlah makna sesungguhnya sini dan bukan makna kadang-kadang ni. Okey. Saya pun duk fikir sebenarnya apa terjemahan yang sesuai lah. Okey. Terjemahan yang sesuai. Sebab kalau kita nak terjemahkan dia tu dengan litaklil, okey, saya rasa tak kena. Dan kalau kita nak terjemah dia dengan sesungguhnya, rasa macam tak kena juga. Di sini kan. Okey. Kalau dia nak mari dengan makna sesungguhnya, baik dia sebut fi'il madhi kan. Jadi di sini ni saya rasalah wallahu alam. Okey ni maksud dia nak kata walaqad nushiru alaika huna. Walaqad nushiru alaika huna. Maknanya kita kata apa terjemahan dia? Maknanya dalam sebab kali ni benda ni dia dalam 4 baris ni, okey, dalam 4 baris tu dia nak sebut dia nak kata
bahawa apa ni gini. Itu terjemahan yang paling tepat ataupun yang kita kata yang terbaik. Okey, kita baca dulu sampai habis. Barulah kita boleh faham apa maksud qad nushiru tu. Qad tu masuk dalam fi'il mudhari'. Tapi bukan makna ditakhir. Tengok dah. Kita baca dulu. Okey. Dia kata tengok. Dia kata antadrusa ma yuqaddimuhu darsus sautil hadithu sautiyul hadithu min taqsimil aswati ila sautin samitin wa sautin sa'id. Dia kata apa ni antadrusa ma yuqaddimuhu. Okey, kamu belajar apa yang dikemukakan oleh darsus sautil al-hadis. Darsus sautil hadis ni adalah pengajian ilmu aswat yang contemporary yang sekarang ni. Okey. Iaitu yang Mak Saleh duk belajar, yang orang barat duk belajar. Okey. Yang min taqsimil aswat ila sautin samit wa sautin sa'id. Di mana orang barat tu dia membahagikan al-aswat ni suara ni suara tu kepada saut sa'id, suara yang samit, iaitu huruf yang diwakili oleh huruf-huruf konsonan, dan saut sa'id vowel yang diwakili oleh A, E, I, O, U A, E, I, O, U. Kalau kita belajar bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, vokal tu kan, yang huruf vokal A, E, I, O, U. Dan di setengah tu dia tambah Y. Tambah Y. Tak? Okey. Jadi huruf ni sebenarnya dia terlibat ataupun melibatkan saut kan, saut. Jadi kalau kita kata huruf konsonan tu hak yang selain daripada A, E, I, O, U tu. Benar tak? A, B, C, B, C, D, F, G. Tak? Kita buang hak yang 5 tu, maka hak yang baki lagi tu adalah huruf konsonan. Okey, dan huruf yang vokal tu dipanggil saut sa'id. Okey. Jadi satu samit, satu sa'id. Jadi hak ni yang dia menamakan konsonan dengan vowel ni ataupun konsonan dengan vokal ni dalam bahasa Melayu kita, itu tu adalah apa yang ditakdimkan, apa yang dikemukakan, apa yang diajar oleh dars as-sauti al-hadith. Okey. Dan dia kata walasna huna bi sadadi dirasati hazat taksim. Dan kita pula di sini lasna tidak bi sadadi. Okey, sadad ni antara makna dia adalah qasdi ataupun qurbi, boleh sini. Kita ambil sadad, kita ambil qasdi lah. Okey. Lasna huna bi qasdi dirasati hazat taksim. Dan kami di sini, kami tidak bermaksud untuk belajar pembahagian ini. Pembahagian ini. Okey. Lakinnana akan tetapi kami, okey, lakinnana akan tetapi kami nazumu, lakinnana nazumu, okey, anna mithla hadhihi dirasati jadiratun bi an tu'inaka ala fahmi binyatil kalimatil arabiyyati fahman sahihan. Tapi kami okey, sini dia kata nazum. Nazum ni okey, kita nazum ni dia sama dengan makna nazunnu kan, nazunnu. Dan dalam bahasa Arab ni, okey, dalam setengah keadaan kadang-kadang kalimah nazunnu tu, yazunnu tu dia boleh mari dengan makna aiqana yuqinu, maknanya yakin. Nuqinu boleh. So di sini ni, okey, kalau kita nak kata mari dengan makna nazunnu, iaitu kami rasa zon ni maknanya rasa yang dia lebih daripada syak. Dia 75% tak, kita kata tak 80%, 75%, 80%, mungkin 90%, nak gilah kepada yakin. Adik. Ataupun dia mari dengan makna nazumu, tetapi dengan makna nazunnu, iaitu dengan makna nuqinu. Sebab yazunnu boleh mari dengan makna yuqinu. Yazunnuna dalam Quran ada kalimah yazunnuna yang mari dengan makna yakin. Okey.
Jadi sini saya bubuh makna yakinlah dah boleh. Tetapi kami yakin anna mithla hadhihi dirasah, okey, pengajian yang seperti ini, apa dia pengajian yang seperti ini? Tu yang ikut kepada ma yuqaddimuhu darsus sauti al hadis tu. Okey. Apa dia? Jadi rotun, patutlah. Jadi rotun, patut. Maknanya pengajian tu patut dan boleh kita belajar. Dan kenapa? Kerana bi an tu'inaka ala fahmi, dia tu akan menolong kamu memfaham binyatil kalimatil arabiyyati fahman sahihan. Dia akan menolong kamu memahami pembinaan kalimah Arab secara betul. Okey, baik. So kita faham perenggan tu kan. So bila kita faham perenggan ni, okey, so agak-agak apa makna walaqad nusyiru? Walaqad nusyiru agak-agak apa? Dia kata apa ni, kamu belajar apa ni apa yang adalah dalam ilmu apa ni aswat, fonologi yang moden ni, iaitu aswat ni terbahagi kepada konsonan dengan vowel apa semua gini-gini. Okey. Dan kami tidak bermaksud nak apa ni, nak ajar pembahagian ni, nak belajar pembahagian ni, tapi kami yakin bahawa bila kita belajar je benda ni akan membantu kita memahami. Okey. Apa ni, biniyah al-kalimah al-arabiyah fahman sahihan, secara betul. So agak-agak walaqad nusyir alaika tu apa maksud dia? Okey. Apa agak-agak? Bolehkah mari dengan makna mungkin juga? Boleh tak? Okay. Boleh kot ke? Boleh kot dah? Okey, walaqad nusyir alaika huna. Okey. Kami mungkin boleh tunjukkan kepada kamu di sini supaya kamu apa ni belajar apa yang apa ni kemukakan oleh bla 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 gini. Okeylah. Dan kita tidak apa ni bermaksud untuk belajar gini-gini ni, tetapi gini-gini bolehlah kita bermakna dia apa ni kami mungkin tak. Okey. Cuma yang saya nak bagi tahu tadi, yang mula-mula tadi, qad ni tidak semestinya apabila dia masuk atas apa ni mudhari', dia akan memberi makna taklil ataupun mungkin. Okey, sebab ada dalam Quran bila kita baca dalam tafsir, okey, qad walaupun masuk atas fi'il mudhari', kadang dia membawa pada fi'il madhi. Okey, ayat tu tengok tafsir lah ya. Baca balik tafsir ada insya-Allah. Okey, maaflah saya panjang sikit di situ dah. Okey. Baik. Seterusnya dia kata okey, al-muhim ni al-muhimmu indanal ana annal alifa wal wawa wal ya'a hurufu illatin wa ma 'adaha hurufun sahihatun. Ni penting sekarang ni ya, di sisi kita ialah sekarang ni apa dia, alif waw dengan ya tu adalah huruf illah, wa ma 'adaha hurufun sahihatun. Itu je lah poin sininya. Okey. Baik, kita masuk kepada al-fi'lus sahih. Baik, kita 10.30 dah. Tak ada masuk itu. Okey. Balik masa ni kita kena tepat dah. Okey. Lagipun kalau kita baca hak ni nanti sebab selepas tu dia berkait dengan ni, jadi ginilah. Okey, sebab kita pun 10.30 ni kita sambung minggu depan lah. Tapi tak apa, minggu depan insya-Allah kita boleh selesai tajuk ni sebab dia dalam 2 muka surat je. Satu selah je, maknanya 2 muka surat je. Dan poin dia pun tak banyak, sikit je. Kalau kita tengok okay, kita tunjuk sini. Okey. Kita tengok, sorry. Okey. Ni al-fi'lus sahih kan? Okey, lepas tu dia ada contoh-contoh gitu. Contoh insya-Allah terpanjang huraian di sini. Okey, lepas tu al-fi'lul mu'tal, dia ada pembahagian dia dengan contoh, pembahagian dengan contoh. Lepas tu habis sikit je. Okey. Tak apalah sebab kita dah 10.30 dah, sebab kelas kita ni sejam je. Okey.
Okey. Jadi saya rasa untuk kelas malam ni cukuplah setakat tu. Okey, ada soalan tak? Okey. Ustaz Syahriza, okey. Tak ada sebab kelas memang kita apa ni kelas kita kena, masa kita kena tepat kan, kalau sejam-sejam. Okey, Ustaz Fakhrul kata, boleh tak doktor kita terjemah walaqad nusyiru dengan memasukkan sedikit? Kami nak tunjukkan sedikit. Okey. Mungkin boleh kot Ustaz kot. Dia tengok kepada apa ni? Dia tengok kepada kesesuaian dia dalam ayat tu. Jadi gini, untuk kita tahu lebih detail pasal ni, kita kena tengok apa ni, qad fungsi qad fungsi qad. Selepas dia ada fi'il madhi, selepas dia fi'il mudhari' tu, lepas kita tengok contoh-contoh ayat dia tu, kita akan nampak situ penggunaan dia. Okey. Sebab mungkin di sini, mungkin sini dia guna satu penggunaan dia yang mungkin kita jarang guna, ataupun kita apa ni, bukanlah jarang, tak maksudnya apa ni dia kata, dan gunakan. Mungkin sebab kita mungkin dalam situasi ini, mungkin kalau kita menulis, kita biasa kita guna perkataan lain, kita guna qad. Itu yang menyebabkan kita jadi macam tidak cerak, tidak confirm dengan terjemahan dia yang sepatutnya. Okay. Tapi saya yakin kalau Ustaz baca beberapa kali, kalau Ustaz dapat tangkap dia punya maksud dia tu, Ustaz boleh bagi satu terjemahan yang sesuai lah. Saya minta maaf lah sebab walaupun saya baca buku ni dan saya terjemah, tapi saya ni bukanlah orang bidang khusus saya dalam bidang terjemahan, tidak. Cuma apa yang saya terjemah tu adalah berdasarkan kepada setakat maklumat yang saya ada. Jadi saya tak nafikan yang saya ada juga baca pasal teori-teori terjemahan, ada terlibat juga dengan terjemahan dan sebagainya. Tapi saya bukanlah orang yang betul-betul dalam bidang terjemahan. Okay. Orang yang betul-betul tu ada, sahabat-sahabat kita pun ada di Facebook pun, ada beberapa orang sahabat kita yang memang mereka tu orang yang memang dalam bidang terjemahan. So boleh kita merujuk pada mereka lah untuk lebih tepat. Okey, terjemahan harfun illah macam mana? Huruf illah tu huruf sakit lah. Mana huruf yang ada huruf vokal dalam bahasa Melayu. Ustaz Nazmi Taufik, Said Nazmi. Terjemahan harfun illah. Kalau harfun illah tak, ginilah, kalau kita duduk dalam orang yang belajar Arab dah, ada kita nak belajar Arab tahu apa semua, sebut huruf illah sepatut tu pun semua tahu belajar kan. Tapi kalau betul orang yang baru nak belajar, okey, ada yang tengok huruf illah tu apa? Huruf illah tu dari kita terjemah dia adalah huruf yang dia dalam huruf tu dia ada huruf kalimah yang ada huruf illah, mana kalimah tu ada huruf yang sakit. Sakit tu apa sakit? Sebab orang Arab dia kategorikan alif waw ya tu sebagai huruf sakit. Sebab dia ada kaitan tadi dengan yang consonant dengan vowel tadi tu, maknanya yang somit dengan so'id tadi. Sebab dia tu huruf mat tu, huruf yang kalau kita belajar tajwid tu kan dia huruf mat kan, huruf mat tu. Jadi huruf mati je lah. Okey. Jadi ada kait belaka tu. Maka dinamakan dia tu sebagai sakit. Dan sebab dia lawak, maka bila dia sakit, maka hak lawan dia tu sahih kan? Sihat lah tak? Gitulah kalau kita nak kata terjemahan harf huruf illah. Okay. Tapi kadang benda tu dia terjadi isu mana, sebab apa? Sebab kita dah kenal dah huruf tu, walaupun kita tak terjemah pun, ataupun walaupun mungkin kalau kita terjemah tu kurang tepat ke dan sebagainya, kita jadi isu sebab kita tahu dah huruf tu huruf apa. Cuma kalau kita nak jujur lah, kita nak tahu usul dah kenapa dinamakan illah tu, yang panjangnya dah. Tapi kalau kita tak tahu waktu pun tak ada masalah. Yang pentingnya alif waw ya tu adalah huruf
illah. Gitu. Boleh dah. Okey. Okey, jadi kita berhenti setakat tu dulu malam ni. Kita sambung pula minggu depan insya-Allah. Kita pelajari tajuk ni insya-Allah minggu depan. Okey. InsyaAllah. Jadi saya minta maaf banyak kalau malam ni saya banyak yelah tak ada mukadimah je, soalan macam mukadimah untuk bab ni ada ni. Tak ada nak masuk tu kepada kalimah tu betul-betul saya minta maaf lah. Kita sambung minggu depan. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah wal asri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.